Pada video kali ini, topik yang saya akan cover untuk video ini adalah pada topik 1 dan kita narrow lagi pada subtopik 1.1 Centralized Power Generation. So kita akan tengok satu persatu berkenaan dengan topik ini. Okey, kita tengok learning outcome yang akan dicapai pada video kali ini. Yang pertama, pelajar berkemampuan untuk menerangkan reka bentuk pengagihan elektrik yang digunakan pakai di Malaysia. Yang kedua, pelajar mampu untuk menghuraikan sistem grid nasional yang terdapat di Malaysia. Dan yang ketiga, pelajar mampu menerangkan jenis penjenaan kuasa yang digunakan di Malaysia. So, kita tengok yang pertama iaitu berkenaan dengan centralized generation ataupun penjenaan berpusat. Penjenaan berpusat adalah merujuk kepada penjenaan elektrik secara berskala besar yang mana lokasinya adalah pada satu tempat yang berpusat. Lokasi ataupun kedudukan penjenaan ini terletak jauh daripada pengguna akhir iaitu pengguna komersial ataupun domestik dan dihubungkan melalui talian rangkaian penghantaran voltej tinggi. Yang ketiga, tenaga elektrik yang dihasilkan oleh penjenaan berpusat ini akan diedarkan melalui sistem grid nasional kepada pengguna akhir. Dan yang keempat adalah kemudahan penjenaan berpusat ini merangkumi beberapa bahagian iaitu loji jana kuasa dalam bentuk fosil ataupun loji jana kuasa nuklear ataupun jenis empangan hidro. Okey, pada paparan ketika ini anda akan dapat lihat satu persoalan yang saya timbulkan di sini iaitu what is this? Apakah yang dipaparkan pada gambar ini? Jika anda review balik pada penerangan saya sistem penjenaan berpusat tadi, anda dapat faham apa yang saya terangkan adalah dapat dirumuskan melalui gambar rajah seperti pada paparan ini. Okey, terdapat 4 bahagian bagaimana pengagihan ataupun current itu disupply kepada pengguna. Yang pertama, seperti saya terangkan tadi, daripada loji jana kuasa ataupun loji penjana. Yang mana kalau tengok nombor 1 itu, tenaga dijana daripada power plant. Seperti menggunakan minyak ataupun nuklear ataupun secara hidro. Dan yang kedua, kalau anda perhatikan gambar rajah yang kedua, talian penghantaran yang besar-besaran digunakan ataupun talian penghantaran digunakan untuk mengagihkan atau supply current kepada pengguna akhir. Dan pada ketika ini, nilai voltage yang disupply pada talian penghantaran adalah pada nilai yang sangat tinggi. Daripada talian penghantaran itu, ia akan pergi kepada bahagian substation. Dan pada bahagian substation ini, voltage akan step down ataupun akan diturunkan kepada nilai yang bersesuaian pada sesuatu kawasan tersebut. Dan akhir sekali, ia akan dihantar kepada pengguna akhir. Okey, seterusnya kita tengok kepada syarikat yang diberi kebenaran untuk membekalkan tenaga elektrik di Malaysia, sama ada Semenanjung ataupun di Borneo. Untuk di Semenanjung, syarikat yang mengendali pembekalan tenaga elektrik di Malaysia adalah Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB yang disambungkan kepada sistem grid nasional. Manakala di Sabah dikendalikan oleh syarikat Sabah Electricity Sdn Bhd ataupun SESB. Dan manakala di Sarawak, syarikat yang diberi kebenaran untuk mengagihkan dan mengendalikan sistem grid nasional di Sarawak adalah Sarawak Electricity Sdn Bhd ataupun lebih dikenali sebagai SESCO. Manakala untuk stesen penjenaan elektrik, terdapat 2 company yang diberi kebenaran di Malaysia iaitu satu adalah TNB sendiri di Malaysia ataupun Independent Power Producer IPP. Sebab jika di Sabah dan Sarawak ni sedikit kelonggaran diberikan. Akan tetapi terdapat juga syarikat-syarikat IPP yang diberi kebenaran untuk mengurus dan mengendalikan stesen penjenaan di Semenanjung. Okay, seterusnya kita tengok kepada sejarah penghantaran tenaga elektrik di Malaysia. Pada tahun 1964, bangsa power station telah disambungkan dengan Connaught Bridge Power Station dan seterusnya talian penghantaran tersebut dipanjangkan sehingga ke Melaka. Untuk maklumat anda, Connaught Bridge Power Station ini terletak di Kelang dan power station ini merupakan salah satu asas ataupun penanda kepada penghasilan sistem grid nasional yang digunakan pada ketika ini. Manakala pada tahun 1965, terdapat beberapa power plant ataupun electrical generation plant telah diwujudkan dan disambungkan kepada sistem grid nasional, mana di Perak terletak di Temenggur, Kenering, Persia dan Batang Padang. Di Selangor pula terdapat 3 lokasi iaitu Connaught Bridge, Tapa dan di Sedang.
Manakala di Terengganu terletak di Paka. Ini kita tahulah di Empangan Tasik Kenyek. Manakala Pahang terletak di Cameron Highland. Di Pulau Pinang terdapat di Perai. Di Negeri Sembilan terdapat di Port Dickson. Kelantan terletak di Pergau. Manakala untuk kawasan di Johor dan Melaka menggunakan penjana di Pasir Gudang. Manakala pada tahun 1980, sistem loop grid ini telah lengkap dengan penyambungan di Kota Baru. Okey, di sini anda dapat lihat bagaimana penjanaan ataupun sumber penjanaan tenaga elektrik yang digunakan di Malaysia. Kalau anda perhatikan graf pie di bawah situ, kebanyakan penjanaan tenaga elektrik di Malaysia adalah masih menggunakan penjanaan jenis gas. Manakala yang kedua adalah dalam bentuk penggunaan arang sebanyak 20.9%, hidro sebanyak 9.5% dan sumber-sumber lain sebanyak 7%. Dan data ini diambil sehingga tahun 2009 di mana pada ketika ini penjanaan tenaga baru ataupun renewable energy tidak berapa berkembang lagi di Malaysia. Dan kalau anda perhatikan terdapat perubahan yang besar pada tahun 2005 sehingga 2009 yang mana pada tahun 2005 maksimum demand adalah sebanyak 12,493 tapi pada tahun 2009 nilai itu makin bertambah kepada 14,245. So kita tengok kata pie ini yang mana ia merupakan statistik yang telah diambil pada tahun 2015 yang mana kalau anda perhatikan natural gas masih lagi pada nilai yang besar dalam penjanaan tenaga elektrik di Malaysia sebanyak 46%, arang 41%, hidroelektrik 11%, petroleum dan ada liquid sebanyak 1%, dan kerana perhatikan situ terdapat 1% untuk ada renewable di mana pada ketika ini sedaran terhadap penjanaan tenaga baru seperti solar, seperti biogas, biofuel telah diperkenalkan di Malaysia. Okey, so kita tengok sedikit berkenaan jumlah tenaga elektrik yang dijana oleh TNB dan IPP bagi 10 tahun keempat untuk 2015 dan kalau anda perhatikan IPP menjana tenaga lebih banyak daripada TNB. Kan salah satu perjanjian yang telah dimeterai oleh kerajaan dengan IPP. So, kita tengok kepada talian penghantaran. Talian penghantaran adalah terdiri daripada beberapa komponen iaitu set wire yang dikenali sebagai konduktor yang akan membawa tenaga elektrik dari loji penjana ke pencawang yang membekalkan tenaga elektrik kepada pelanggan. Di loji penjana, tenaga elektrik akan ditingkatkan ke beberapa ribu volt oleh pengubah dan dihantar kepada talian penghantaran. Nilai yang dijana pada stesen penjana tidak terlalu besar dan nilai tersebut akan ditingkatkan oleh step up transformer untuk memastikan bekalan yang dihantar pada talian penghantaran itu tidak terlalu drop apabila sampai ke pengguna akhir. Nilai voltage yang dihantar pada transmission line adalah pada kadaran 132 kV, 275 volt dan ada terdapatnya 500 kV. Sistem penghantaran 500 kV ini adalah sistem penghantaran tunggal yang terbesar yang pernah dibangunkan di Malaysia. Sistem grid nasional ini dihubungkan melalui sambungan 130 kV high voltage AC dan 300 kV high voltage DC ke beberapa negara luar seperti di Thailand dalam anggaran 300 MW dan kabel bawah tanah ke Singapura pada kadaran 200 kV ataupun lebih kurang dalam 200 MW. Kita dapat lihat sini bagaimana penghantaran ataupun pengagihan tenaga elektrik yang dipraktikan di Malaysia daripada stesen penjana ke substation melalui talian penghantaran. Kalian dapat lihat situ daripada power station dia akan pergi kepada power transformer yang mana dia akan step upkan nilai voltan tersebut sebelum dia hantar masuk kepada transmission line. Daripada transmission line talian penghantaran dia akan pergi pada transmission substation sebelum dia hantar kepada distribution station. Ini akan mengagihkan sama ada untuk pengguna komersial ataupun pengguna domestik. Okey, kita sampai pada aktiviti dan aktiviti ni anda kena tulis pada ruangan comment box. Anda dapat situ. Dan seperti saya terangkan pada bahagian ketiga, write in the comment box. Okey, sebelum saya terlupa, saya bagi satu keyword yang pertama, kata kunci yang pertama iaitu transmission line. So, kita tengok pada aktiviti yang pertama yang anda kena lakukan di sini adalah cari 5 contoh IPP, Independent Power Producer yang terdapat di Malaysia. Yang kedua, search 5 example of Independent Power Producer in Malaysia. And the second one, list out in the table which their installed capacity and type of generator use. Mana anda kena listkan generator yang digunakan di Malaysia dan berapa nilai yang dijana oleh generator tersebut ataupun penjana tersebut. Okey, kita tengok kepada perkembangan sistem grid nasional yang digunakan pakai pada ketika ini di Malaysia. Bermula pada tahun 1953, sistem grid Semenanjung telah dibangunkan. Manakala
pada 1970, kita telah mula pakai satu nilai talian penghantaran grid nasional iaitu 275 kV. Pada tahun 1990, TNB telah diperkenalkan, di mana pada sebelum ini TNB dikenali sebagai Lembaga Elektrik Negara. Manakala pada tahun 1990, IPP pertama telah dibangunkan dan pada 1994, Kod Grid Nasional telah diperkenalkan. Nilai 500 kV telah diperkenalkan pada 1996 dan pada 1998, Malaysia dan Thailand telah bekerjasama untuk menghubungkan talian penghantaran high voltage kedua negara dengan nilai 300 MW. Kalau pada tahun 2010, pihak Suruhanjaya Tenaga telah memperkenalkan sistem grid dan kod pengagihan yang baru. Kalau kita tengok grid nasional yang telah digunakan, yang telah dipraktikkan pada ketika ini, kalau anda perhatikan, apa yang dikatakan national grid ataupun sistem grid nasional ini, ia merupakan rangkaian penghantaran high voltage yang menghubungkan semenanjung Malaysia. Di mana seperti yang kalau anda perhatikan pada penerangan saya sebelum ini, nilai talian penghantaran adalah pada 500 kV, 275 kV, 132 kV dan 11 kV diguna pakai pada sistem grid nasional ini. Okey, kita tengok kepada Malaysian National Grid System yang menghubungkan power station. Anda dapat perhatikan situ, ini adalah poin-poin dia. Ini yang berada di utara dan pantai timur semenanjung Malaysia. Seterusnya kita tengok kepada pantai barat dan selatan semenanjung. Ini adalah senarai power station yang terdapat. Okay, ini kita tengok pada sistem grid di Sarawak, di mana ia menghubungkan daripada Kuching sehingga ke Miri. Ini merupakan sistem grid yang dipraktikan di Sabah. Ini yang saya katakan hydroelectric power station yang terdapat di Malaysia. Kalau kalian perhatikan itu terdapat di Cameron Highland, Kenyek, Pergau, Temenggur, Kenering, Bersia. Kita tengok kepada Malaysia National Grid System. Pada topik ini saya akan sentuh berkenaan dengan nilai kapasiti penjanaan dan generator ataupun penjana yang digunakan. Kalau anda dapat tengok pada sini, stesen penjana yang dikendali oleh TNB adalah seperti paparan berikut. Di Serdang menghasilkan 610 MW, di Melaka menghasilkan 330 MW. Dan sekiranya anda perhatikan pada gambar raja ini, paparan yang berwarna pink adalah merupakan daripada stesen jana kuasa bebas. Okey, jika anda tengok kepada raja-raja yang telah saya tunjukkan tadi, kita dapat tengok bahawa Malaysia merupakan satu negara yang cukup sumber dalam penghasilan tenaga konvensional dan boleh diperbaharui. Di mana pada tahun 2014, rizab minyak Malaysia telah mencapai 9.76 bilion tong, mana 40.4% daripadanya terdapat di semenanjung Malaysia. Rizab gas asli pula dianggarkan mencapai 100.6 trilion kaki padu dengan lebih daripada 50% adalah terletak di Lembangan Sarawak. Rizab arang batu yang terdapat di Malaysia adalah lebih kurang 1.936 juta tan dan kebanyakannya terletak di Sarawak dan Sabah. Bukan itu sahaja, Malaysia Malaysia turut mempunyai sumber tenaga hidro yang cukup besar dengan jumlah kapasiti sekitar lebih kurang 29,000 MW. Tenaga hidro ini terletak di Sarawak. Selain daripada hidro, sisa sawit, kayu dan agroindustrial adalah merupakan sumber lain yang boleh digunakan dan ia dikenali sebagai sumber biomass. Jumlah tenaga utama Malaysia adalah lebih kurang 90,730 kiloton pada tahun 2013. Untuk pengetahuan anda, gas asli menyumbang sumber terbesar iaitu pada kadar 44.1%, lebih kurang 39,973 keto, diikuti oleh minyak pada jumlah 36.4% iaitu 33,003 keto dan arang batu pada 16.6% ataupun lebih kurang 15,067 keto. Sementara itu, sumber lain termasuk hidro turut digunakan dan ia pada kadar yang minimum iaitu lebih kurang 3% di mana lebih kurang 2,688 keto daripada bekalan tenaga elektrik di Malaysia. Malaysia juga turut mengeksport produk tenaga terutamanya minyak mentah dan produk lain seperti petroleum, LNG dan gas asli dengan jumlah 51,899 keto pada tahun 2013. Dan untuk maklumat anda, Malaysia adalah merupakan pengeksport LNG kedua terbesar di dunia
dan pengeluar minyak mentah dan gas asli kedua terbesar di Asia Tenggara. Seterusnya, kita tengok kepada jenis-jenis penjana yang digunakan di Malaysia. Okey, sebelum tu, keyword yang kedua yang anda kena isi pada comment box adalah LNG. So, kita balik kepada sesi pengajaran. Jenis penjana kuasa yang digunakan di Malaysia adalah jenis steam, gas, combined cycle dan cogeneration merupakan satu tenaga yang diguna semula. Okey, kita pergi pada aktiviti yang kedua. So, dan aktiviti yang kedua ini anda kena buat discussion dalam group. Saya tahu sekarang kita secara atas talian, tapi cuba anda perform a group dalam lebih kurang 4 orang dalam satu group. Dan anda kena terangkan apa yang dikatakan dengan steam unit, gas unit, combined cycle unit dan cogeneration unit. Kenapa saya suruh anda terangkan? Ini merupakan salah satu keperluan dalam self-learning. Anda kena present discussion ini. Bagaimana anda present, cuba fikirkan anda buat online tu macam mana anda combine-kan ke, dan perlu dibuat dalam bentuk video dan dihantar kepada saya. Nanti saya akan bagi link untuk penghantaran. Sini kalau ni saya lupa padam yang Puan Asilah punya ni, tapi nanti saya akan bagi link dia dan bila anda kena hantar pada sesi kelas yang akan datang. Saya akan bagi tahu tarikh bila penghantaran tersebut. Okey, so untuk keyword yang ketiga adalah cogeneration unit. Okey, ini adalah merupakan link kehadiran yang anda perlu isi dalam bentuk Google Form. Anda kena isi detail anda termasuk beberapa jawapan yang telah saya sediakan untuk video kali ini. Aktiviti anda kena tulis isi dalam comment box beserta dengan 3 keyword yang telah saya nyatakan awal tadi. Kat mana, cuba cari kat mana keyword tersebut. Di samping jawapan yang anda isi pada Google Form, anda kena isi juga pada comment box pada video ini. Okey, so itu saja video pengajaran saya untuk video kali ini. Semoga kita dapat bertemu pada video pengajaran yang lain, terutama pada unit 1.2 untuk pelajar-pelajar saya. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan butang loceng. Kenapa perlu anda tekan butang loceng? Sebab bila anda tekan butang loceng, anda akan dapat notifikasi awal berkenaan dengan video pengajaran bagi subjek ini yang saya akan upload dari semasa ke semasa. Okey, itu sahaja daripada saya. Semoga kita bertemu lagi dalam konten yang akan datang. Assalamualaikum, jumpa lagi.